Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي عبد الله عمرو بن عوف رضي الله عنهما قال وبالسند المتصل إلى الإمام النووي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, aku dengar Nabi SAW bersabda, jiharan secara Nabi SAW cakap secara kuat. Jiharan, hal keadaan Nabi itu bercakap dalam keadaan kuat. Hal pada Nabi ghayra musirrin, lagi pula tidak bercakap dalam keadaan slow. Ghayra musirrin, tidak bercakap dalam keadaan perlahan. Habis. Yaqulu, Nabi SAW bersabda, inna ala abi fulanin, sesungguhnya keluarga abi fulan, si fulan itulah, laisu bi awliyai, mereka itu bukanlah wali-wali aku. Bukan. Ada setengah ulama kata maksud Abi Fulan tu merujuk kepada Abi Talib. Nah, Nabi nak kata keluarga Abi Talib itu, kalau yang tak beriman lah, keluarga Abi Talib itu yang tak beriman itu bukanlah daripada keluarga aku. Maksudnya bukan daripada awliya aku. Bukan daripada awliya aku. Awliya ni maksudnya penolong-penolong aku. Bukan. Sebab dia pun tak masuk Islam. Itu maksudnya ada setengah kata awliya Abi Fulan tu kena kepada Abi Talib. Kena kepada keluarga Abi Talib. Baik. Jadi hak tak beriman tu lah. Innama waliya, hanya sahaja wali aku, penolong aku, Allahu wa salihul mu'minina, ialah Allah Ta'ala dan orang-orang mukmin yang soleh-soleh. Wa salihu mu'minina, ada setengah naskah ada kata ada kalimah waw pada salihu tu. Wa salihu mu'minina, ada waw, jamak muzakkar salim, idhafat kepada mu'minina. Bila idhafat kena buang nun. Wa asalnya salihun, salihani, salihuna, ada nun. Tapi kalau ada waw di situ tak ada waw kan. Wa salihul mu'minina tak ada waw kan. Kalau ada waw di situ lagi jelas lah. Wali aku, penolong aku adalah Allah Ta'ala dan segala orang-orang soleh. Nampak? Sebab sini dengan salihu tak ada waw. Jadi kalau salihu seorang orang soleh. Tapi kalau naskah yang ada waw itu lagi cantik lah. Kalau ada waw tu lagi cantik. Sebab apa? Sebab wali Nabi adalah segala orang-orang soleh. Kalau salihu situ seorang orang soleh. Kalau salihu dengan waw, segala orang-orang soleh. Tapi dia buang nun tu sebab idhafat kan. Idhafat kena buang nun. Itu. Tapi Nabi nak kata orang-orang soleh itu adalah penolong-penolong aku. Ada setengah ulama kata maksud orang soleh itu kena kepada Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar ataupun mereka berdua ataupun kena kepada Sayyidina Ali, ataupun yang lebih umumnya segala orang soleh itu adalah segala orang mukmin yang tidak ada sifat-sifat munafik. Macam tu. Segala orang mukmin yang tidak ada sifat-sifat munafik. Kata Nabi, ini adalah pembantu-pembantu aku, Allah Ta'ala dan juga orang soleh. Sahabat-sahabat aku tu.
Walakin, tetapi, kata Nabi SAW, tetapi lahum, bagi mereka itu ali Abi Fulan tadi. Untuk ali Abi Fulan tu, kata Nabi SAW, walaupun mereka bukan wali aku, tapi mereka tu ada apa? Rahimun, ada silaturahim. Abulluha bibilaliha, aku membasahkan akan rahim tadi dengan basahannya, basahan rahim tu. Walaupun hubungan agama tu tak ada, tapi silaturahim tu ada lah, kata Nabi SAW. Sebab mereka tu keluarga aku, walaupun mereka tak masuk Islam pun, tapi hubungan tu ada. Jadi hak tu, kata Nabi, aku basahkan hubungan silaturahim itu. Maksudnya aku jagalah hubungan tu, walaupun mereka tak Islam pun. Gitu. Faham kan? Itu maksud. Sesuai dalam bab ni, bab silaturahim. Tapi nak sebut keluarga Nabi pun kalau tak masuk Islam, bukan awliya Nabi. Hubungan rahim adalah, tapi bukanlah, bukan awliya lah. Itu. Habis. Hadis 332. Wa bihi ilaihi wa an Abi Ayyuba Khalid bin Zaid Ansari radhiyallahu anhu. Ini daripada Abu Ayyub. Nama dia Khalid bin Zaid Ansari. Selama ni duk sebut Abu Ayyub Al-Ansari duk sebut kan. Tapi nama dia bukan Abu Ayyub. Nama dia Khalid bin Zaid. Kita boleh tahu lah nama sebenar dia. Nama sebenarnya, nama IC dia Khalid bin Zaid. Orang panggil Abu Ayyub Al-Ansari. Dia punya kunyah dia. Dia ini meriwayatkan hadis Nabi SAW lebih kurang 150 hadis. Semasa Nabi hijrah, sebelum Rasulullah SAW ada rumah, sebelum dibina Masjid Nabawi, Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini beberapa bulan. Sampai di Madinah, tuan-tuan pun tahu, duduk singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia riwayat hadis daripada Nabi sebanyak 150 hadis. Dia punya kubur dia di Konstantiniyah, di Istanbul lah. Ketika mana dia juga terlibat dalam perang untuk mendapatkan Konstantiniyah, Istanbul itulah zaman tu Konstantinopel, itu. Maksudnya dia berperang untuk dapatkan Konstantinopel sebelum zaman Sultan Muhammad Al-Fatih lah. Tapi dia mati syahid lah di situ. Kubur dia ada di Turki. Ada di Turki. Ini panggil Abu Ayyub Al-Ansari. Dia riwayat, dia kata apa? Radhiyallahu anhu. Dia golongan Ansar lah, daripada puak Khazraj. Dia kata apa? Anna rajulan, seorang lelaki. Seorang lelaki ni siapa dia? Ada setengah ulama kata tak tahu siapa dia. Ada setengah kata rajulan situ kena kepada Abu Ayyub sendiri. Dia yang duk cerita pasal diri dia, tapi dia tak habaq nama. Macam tu. Seorang lelaki maksudnya dia sendirilah. Ada kata dia sendiri. Cuma dia tak habaq nama, kata dia sendiri yang berlaku dalam peristiwa ni. Dia cerita benda hak dia sendiri buat. Itu. Seorang lelaki dia sendiri. Qala ya Rasulullah, dia kata seorang lelaki berkata dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilni jannata. Boleh baca dua situ, yudkhiluni ataupun yudkhilni. Boleh baca jazam, boleh baca rafa. Boleh baca sukunkan lam, jazam, ataupun baca rafa. Rafa baca yudkhiluni dengan dhammah. Wahai Rasulullah, bagi tahu dekat saya satu amal yudkhiluni. Kalau kita baca dengan yudkhiluni, satu amal yang memasukkan saya ke dalam syurga. Kalau kita baca dengan dhammah pada lam. Kalau kita baca dengan sukun pada lam, terjemah ni, akhbirni bi'amalin, beritahu dekat saya satu amal nescaya. Kalau baca dengan lam tu dengan sukun pasang makna nescaya. Kalau baca dengan dhammah pasang makna yang memasukkan. Beritahu kat saya satu amal yang memasukkan saya ke dalam syurga. Kalau baca yudkhiluni, kalau baca yudkhilni, beritahu saya satu amal nescaya amal itu memasukkan saya dalam syurga. Nampak? Itu cara terjemah. Cara terjemah.
bi amalin yudkhilni adapun yudkhiluni jannata, ke dalam syurga. Maksud saya satu, bagi tahu saya satu amal yang boleh masukkan saya dalam syurga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah Taala dan kamu tidak syirikkan dengannya, dengan Allah Taala sesuatu pun. Wa tuqimus salata, engkau mendirikan sembahyang, buat yang rukun sunat apa semua itulah. Wa tu'ti zakata, dan engkau beri zakat. Wa tasilur rahmah, ini Nabi sini ni, dan engkau menghubungkan tali silaturahim. Bermaksud menghubungkan tali silaturahim lebih menjadi satu benda juga yang boleh memasukkan kita dalam syurga. Bukan kata masuk syurga sembahyang saja, puasa saja. Masuk syurga silaturahim. Nampak? Menghubungkan silaturahim tu boleh menyebabkan masuk syurga. Ada setengah ulama bila dia syarah hadis ni, Nabi SAW sebut kepada Abu Ayyub, sedangkan banyak lagi amalan-amalan lain yang boleh masuk syurga kan. Ya, tadi tu asas dah. Rukun Islam apa semua tu kan. Jangan syirik, rukun iman apa semua tu. Tapi kenapa dekat Abu Ayyub Nabi sebut watasilur rahmah, engkau menghubungkan tali silaturahim. Sedangkan ada lagi tak amalan-amalan lain yang boleh masuk syurga? Ada lagi. Tapi kenapa dekat dia sebut tali silaturahim? Setengah ulama kata kemungkinan masa tu Abu Ayyub dia ada play dengan orang. Jadi Nabi tengok, oh dia ni ada play sikit dengan orang ni. Jadi bila dia tanya aja, Nabi pun sebut secara kiyah kat dia. Kalau hang sama dengan tali silaturahim menyebabkan hang masuk syurga. Jadi Nabi tegur secara apa? Secara kiyah-kiyah lah kat dia. Nabi mungkinlah Nabi tahu dia ada play dengan orang. Jadi dah dia tanya macam ni, Nabi pun sebut benda yang sesuai dengan dia. Kebetulan pula masa tu dia ada play orang, Nabi sebut sambung tali silaturahim, kena betul ya dengan dia. Gitu. Faham tak? Maksudnya Nabi jawab soalan mengikut diri orang yang tanya. Orang ni Nabi tengok macam ni, Nabi jawab macam ni. Orang ni Nabi tengok macam ni, Nabi jawab ikut kesesuaian individu tersebut. Ni pun sama, kemungkinan dia ada play orang. Sebab itu Nabi kata sambung tali silaturahim. Maka dia ada dengar itu menyebabkan dia pun akan jadi hilanglah, bergaduh-gaduh masalah-masalah yang tak patut bergaduh tu. Kalau hak patut bergaduh tu cerita lain. Ini masalah yang tak patut bergaduh. Muttafaqun alaih, hadis ini dipersepakati di antara Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dia buat hadis ini dalam bab zakat, sebab hadis sebut pasal zakat tadi. Imam Muslim dia bubuh hadis ni dalam babul iman, dalam bab iman. Imam Nasa'i pun ada riwayat juga hadis ni. Baik. Maksudnya 3 imam lah riwayat hadis ni. Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Baik. Wa an Salman bin Amir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Iza aftara ahadukum", apabila berbuka puasa oleh salah seorang daripada kamu, ni macam tak kena nampak, tak apa, baca bawah tak kena nampak. Fal yuftir, maka hendaklah dia berbuka puasa ala tamrin, di atas kurma. Fa innahu barakatun, sesungguhnya kurma tu, tamrun tu barakatun, tamrun tu barakat, berkat. Fa illam yajid tamran, maka jikalau dia tidak mendapati akan kurma, fal ma'u, maka buka puasa guna air. Fa innahu tuhurun, maka sesungguhnya air tersebut bersih. Air tersebut boleh membersihkan, tahurun, membersihkan. Lepas tu tak apa, baca dulu. Wa qala, dan berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Nabi kat belakang ni lah. As-sadaqatu 'alal miskini, sadaqatu Nabi ni. Sedekah dekat orang miskin dianggap sedekah. Wa 'ala zirahimi, dan sedekah di atas orang yang ada hubungan silaturahim. Sintani, dapat 2 pahala. Yang pertama sadaqatun, pahala sedekah. Yang kedua wasilatun, dan pahala silaturahim. Nabi itu dapat 2 pahala. Nabi kata tu silaturahim tu. Hadisun hasanun. Hadis ni Imam Nawawi kata hadis hasan. Hadis hasan tu, perkataan hadisun hasanun tu
adalah perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menghukumkan hadis ni hadis hasan. Rawahu Tirmizi. Hadis ni juga diriwayatkan dia oleh Imam Tirmizi. Wa qala, dan berkata Imam Tirmizi sama macam Imam Nawawi kata, hadisun hasanun. Imam Tirmizi kata hadis hasan juga. Maksudnya hadis ni hadis hasan, kan? Hadis ni hadis hasan. Jadi apa pengajaran daripada hadis ni? Yang pertama, Nabi SAW nak ajak kepada kita berkenaan cara buka puasa. Nabi ajak supaya kita buka puasa menggunakan kurma. Kalau tak ada kurma, pakailah ayak. Walaupun kita duduk di Madinah, kita duduk di Mekah, nak buka puasa, eloknya pakai kurma berbanding ayak Zam-Zam. Tapi kalau boleh gabung dua-dua, lagi cantik. Dalam Fathul Mu'in dia ada sebut macam tu. Dia kata kalau lah contoh orang duduk di Mekah, dia kata saya boleh pilih salah satu antara kurma dengan ayak Zam-Zam. Nak buka puasa pakai ayak Zam-Zam kan, nak pakai kurma. Pandangan muktamad, kurma juga, ayak Zam-Zam tak payah. Ada kata pakai ayak Zam-Zam dah sebab duduk di Mekah dah. Ada kata begitu. Tapi pandangan muktamad kata kurma juga. Muktamad kata kurma. Tapi ada setengah ulama kata kalau boleh gabung dua-dua, kurma pun boleh, ayak Zam-Zam pun boleh. Gabung dua-dua. Itu lagi bagus. Macam tu. Tu Nabi SAW ajak aturan. Kalau tak ada kurma, pakailah ayak. Gitu. Tapi kalau kita ni kurma pun ada, ayak pun ada, aku tak mau pakai kurma. Aku nak pakai ayak kosong saja. Kata ulama dapat dah pahala buka puasa menggunakan ayak tu. Tapi pahala tu tak sempurna lah. Faham tak maksud? Dapatlah dah, pahala tu dapat lah. Bukanlah maksud kalau orang tu kurma pun ada, ayak pun ada, dia pilih ayak kosong berbanding kurma, tak dapatlah pahala sunnah. Kata ulama dapat juga. Asal pahala sunnah tu dapat, tapi tak sempurna. Yang sempurnanya pakai kurma dulu, paling kurang sebiji. Nak eloknya 3 biji. Sebiji tak apa dah. Dapat dah asal sunnah. Kita baca dah kan dalam Hasyiah Bajuri tu ada sebut dah. Dapat dah asal sunnah walaupun sebiji. Orang kata kena 3, kena 5, 7. 3. Kita tak boleh 3. Kita boleh sebiji ya. Sebiji pun tak apa. Dapat dah lah asal sunnah tu, pahala asal sunnah tu dapat dah. Yalah. Jadi hadis ni bukan nak cerita sangat pasal buka puasa tu. Nak cerita bawah tu, sedekah tu. Sedekah ke adik-beradik lebih baik daripada sedekah pada orang luar. Adik-beradik dia pun susah, dia duk kira sedekah kat orang luar. Kok hang mau susah, baik hang tolong kok hang daripada hang tolong orang luar. Gitu. Faham kan? Dapat pahala 2. Lepas tu dah kok kita senang dah, tolong orang lain pula. Itulah nak sebut tu. Kok ke siapa ke ikutlah. Janji hubungan ada silaturahim. Ada zakat padi, adik kita susah, bagilah kat adik kita. Daripada bagi kat orang luar kan. Macam tu. Habis. Nak bagi kat pejabat zakat pun boleh dah juga. 335 wa bihi ilaihi wa ali ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibni Umar, Abdullah bin Umar, kana tahdi imra'atun, adalah di bawah aku ini, di bawah aku ni isteri dia lah, ada seorang isteri. Wa kuntu uhibbuha, dan adalah aku kasih dekat dia, dekat abang ibat imra'ah tu. Wa kana Umaru yaqrabuha, sedangkan adalah ayah aku Sayyidina Umar benci akannya, akan imra'ah tu. Jadi dia ni ada bini, dia sukalah kat bini dia tu, tapi Sayyidina Umar tak apa nak suka. Sayyidina Umar tak apa nak suka dekat menantu ni. Apa pasal Sayyidina Umar tak suka kat menantu tu? Zahirnya sebab agama lah. Kemungkinan Sayyidina Umar tengok menantu aku ni, kalau duduk dengan anak aku ni pakai lara dengan dunia, tinggal agama. Jadi sebab itu Umar tak suka. Jadi bila Sayyidina Umar tak suka kepada menantu ni, ini apa dia Umar buat? Faqala li, maka berkatalah ia Umar bagi aku. Talikha, kata Umar. Wahai Ibnu Umar, kamu ceraikan akannya, akan imra'ah. Jadi Umar kata, ni Ibnu Umar, wahai anakku, aku duk tengok kata bini hang ni duk tengok gaya ni, macam nak tarik hang ni buat benda dunia ni, nak menyebabkan jadi mudarat pula keduniaan apa agama hang. Dan ni hang cerai dia. Begitu. Itu Sayyidina Umar suruh. Bagi Ibnu Umar, dia tak mau lah boleh, sebab dia suka dekat bini dia tu. Tapi pak dia tak mau. Pak dia tak mau tu bukan sebab dunia tu, sebab agama. Sebab agama. Maka bila tak mau tu fa abaitu, maka aku pun enggan, kata Umar, kata Ibnu Umar. Abaitu,
Maka aku pun enggan, aku tak mau. Kata Ibn Umar, aku tak mau lah. Fa'ata Umaru Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Ibn Umar tu agak degil sikit, maka Sayyidina Umar pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi cerita kat Nabi lah berkenaan cerita tu. Fazakara zalika lahu, maka Sayyidina Umar sebut akan demikian itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut apa? Sebut tadi lah. Kata aku tak mau apa semua tu. Jadi Umar pergi cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada Ibnu Umar, "Talliqha, hendaklah engkau ceraikan akan imraah tu." Nabi kata dah yang hang suruh, hang cerai. Jadi sini Imam Nawawi dia bawa hadis ni nak sebut kepada kita apa dia? Kalau benda lagu ni pun kalau kita boleh taat dalam benda ni taklah wajib taat. Sunat je lah taat dalam bab ni kepada mak ayah ni kan. Tapi Imam Nawawi dia sebut hadis ni nak sebut kepada kita, kata Ibnu Umar tu dia taat dekat ayah dia sampai tu. Walaupun kalau ikut dia tak cerai pun tak ada masalah apa, tak salah pun kan. Tapi bila Umar kata gitu dan Nabi SAW pula kata gitu, dia pun tak apa. Walaupun kalau ikut masa tu wa kuntu uhibbuha, dia kata aku kasih kat bini aku tu. Tapi dah Umar kata gitu, Rasulullah pun kata gitu, maka aku taat kepada pak aku. Maka dia cerai bini dia. Dia cerai. Jadi sini menunjukkan kata pada kita taat kepada mak ayah tu sampai teradu. Faham tak? Tapi hak ni bukan wajib taat ni sunat taat. Sunat taat yang ni. Tapi nak kata Ibn Umar dia taat semua kat ayah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula dia tahu pemau lah juga. Tapi bila Nabi je kata, Ibn Umar ni dia terkenal dengan sifat apa hak Nabi buat, dia akan buat. Nabi biasa sandak dekat atas dinding, dia pun sandak kat dinding tu. Sebab Nabi biasa sandak. Nak kata dia ikut Nabi sampai 100 dah Nabi kata, dia kata aku cerai. Dah dia kata macam tu. Tapi sebab diceraikan tu, sebab keduniaan lah. Sebab, iyalah duk tengok kata, tak jadi ni. Duk tengok gaya ni, Umar duk tengok, Umar tahulah anak dia ke mana kan. Jadi Umar kata cerai. Jadi masa tu pun dia cerai. Jadi sini maksudnya imtisal terhadap suruhan Nabi dan imtisal menjunjung terhadap suruhan ayah. Suruhan ayah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan dia oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi. Wa qala, dan berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun. Hadis itu hadis hasan lagi pula sahih. Hadis hasan sahih. Hadis. Lepas tu hadis 335. Kalau setengah naskah 336. Wa an Abi Darda'i, daripada Abi Darda, wa bi ilaihi Abi Darda. Abi Darda dah baca dah sebelum ni berkenaan dia. Nama dia Uwaimir Uwaimir, ain waw ya mim ra. Radhiyallahu anhu. Anna rajulan, seorang lelaki, seorang lelaki mendatangi akan Abi Darda. Seorang lelaki main jumpa dia. Jumpa Abu Darda, bukan jumpa Nabi ni jumpa Abu Darda. Faqala, maka berkatalah ia tu kembali kepada rajul tadi. Rajul tu kata apa? Innali, sesungguhnya bagi aku, imra'atan, ada isteri. Wa inna ummi, sesungguhnya ibu aku, ta'muruni bitalaqiha, sesungguhnya mak aku menyuruhlah ia akan aku dengan menceraikan imra'ah. Jadi mak dia main kata kat Abu Darda ni, saya ada masalah ni Abu Darda, mak saya suruh saya cerai bini ni, macam mana ni? Sebab apa lagu tu? Kemungkinan sebab tadilah. Mungkinlah sebab-sebab yang tak disebut dah di sini. Mungkin sebab dunia apa semua tu lah. Jadi mak dia suruh. Jadi bila mak dia suruh, tanya pandangan Abu Darda nak buat ke mana kan? Faqala, maka berkatalah oleh ia Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Darda bila orang tanya soalan, kebetulan dia masa dengar hadis ni daripada Nabi SAW. Dia pun baca hadis tu, dia kata apa? Al-walidu, ibu dan ayah. Walidu tu kalau ikut ayah, tapi maksud di sini mak dengan ayah lah. Al-walidu, ibu dan ayah, awsatu abwabil jannah, pintu syurga yang paling baik sekali. Awsatu tu asal maksud tengah. Tengah tu dah maksud paling baik sekali. Pintu syurga yang paling baik sekali. Pintu syurga yang paling baik. Kata Abu Darda, aku dengar Nabi kata, mak ayah ni pintu syurga yang paling baik sekali.
Maksudnya fa in syi'ta, maka jikalau engkau nak, kalau engkau rasa engkau nak, fa adhi zalikal baba, maka hendaklah engkau sia-siakan pintu tu. Kalau hang rasa macam tak apalah, aku tak mau juga, dah mak apa suruh apa, aku tak mau cerai. Kata Abu Darda kata tak apa, kalau bukan kata Abu Darda, Nabi kata, Abu Darda cerita, Nabi kata kalau hang tak mau, fa adhi zalikal bab, hang biar pintu tu. Kan, hang biar pintu tu. Maksudnya macam tu jelah. Hang tak mau tak apa. Nah, fa adhi zalikal bab. Maksudnya fa adhi zalikal bab tu hang sia-siakan pintu tu. Maksud hang sia-siakan pintu tu dengan maksud hang tidak taat kepada mak ayah hang dalam bab tu dah. Dalam bab tu. Awifaq, ataupun hang jaga pintu tu. Hang jaga pintu tu dengan maksud apa? Dengan maksud hang taat perintah mak hang tu. Dah mak hang kata suruh cerai. Nah, itu. Tapi benda ni bukan wajib tau, sunat. Jangan faham sebaliknya pula. Lagi faham boleh pula dan sebagainya. Cuma mak tu ialah mungkin dia duduk tengok ni hang ni macam duk kena ikut bini hang je pun. Semua bini hang kata hang ikut dah. Semua macam tu. Jadi mak tu dia tengok macam anak dia nampak macam kita tengok tu lah, tak cerai tu, nama apa? Patah amin tu. Dulu sebelum masa kahwin dengan bini dia duduk nampak serabut muka masam. Lepas habis cerai tu tengok lah ceria lah ni. Nampak? Mungkin ada masalah. Mungkin masa tu dia duk tahan. Sampai masa tu tengok tak boleh juga. Terpaksa. Baby nak buat macam mana? Lah ni nampak muka tu nampak seri lah sikit. Dulu orang tengok dia pun muka tu segak-segak lah. Tapi tak berseri duk tengok macam hang ni macam duk nak tekan dengan bini hang ni pun. Mungkin dia duk tahan. Dan kali ni tengok aku tak boleh lah. Lepas dia cerai tu nampak tengok nampak seri lah pula. Nampak seronok lah pula. Mak dia pun nampak okey, tak ada masalah apa. Mungkin sebab tu. Mungkin mak tu dia boleh nampak benda tu. Ayah dia boleh nampak benda tu. Gitu. Tapi taklah kita boleh taat dalam bab ni. Kan dan sebagainya. Kalau kita tak mau pun tak ada masalah apa. Tapi kata Nabi gitulah, kalau hang rasa hang nak sia-siakan, hang sia-siakan. Ikut semua hang tak taat dalam bab tu. Tapi kalau hang nak jaga bab tu, hang taat pada bab tu. Walaupun masa ni laki tu kata macam Ibn Umar je juga. Laki tu kata aku kasih rumah kat bini, tapi mak kata macam tu. Maksudnya taat dalam bab tu. Ni kalau orang perempuan dengar hadis ni, dia tak boleh terima juga hadis ni. Kalau saya baca hadis ni dekat Irfan ni, saya silap-silap kena kata apa aku. Bukan boleh kira apa tu. Tapi nak kata macam tu lah. Kalau baca hadis ni tak kena gaya perempuan yang marah yang bab ni. Dia kata ni lebih bukan mak pula berbandingkan bini. Mak ni kadang dia berebut kasih anak tu. Dia berebut kasih anak dengan bini anak menantu dia. Setengah mak macam tu. Sebelum ni duk jadi anak mak. Tiba-tiba berkahwin. Bila berkahwin ke, mak rasa macam anak dia ni tak berapa nak ambil berat dah pasal dia. Sebab dah ada bini dah. Masa tu mak tu kadang-kadang dia terasa lah juga. Dia jadi anak mak anak ibu. Anak tunggal pula. Laki pula. Bila kahwin ke, dia duk kira bini dia tak tahu apa dah tengok dah mak dia tak apa-apa dah. Jadi mak ni kadang dia terasa hati juga. Gitu. Tapi benar-benar lagu tu kena pejam-pejam mata. Tak boleh nak ambil kisah sangat. Masuk tengok kanan, keluar tengok kiri. Selesai masalah. Itu cerita dia. Habis. Itu ada hadis berkenaan Abi Darda. Satu lagi hadis. Wa an Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma. Daripada Bara bin Azib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khalatu bimanzilatil ummi. Mak menakan sebelah mak seperti mana mak. Al-khalatu tu tulis tu, mak menakan sebelah mak. Mak menakan sebelah ibu. Kata Nabi seperti mana ibu. Maksudnya apa? Sebagaimana kamu buat baik kepada ibu kamu, kamu juga kena buat baik kepada mak menakan kamu sebelah mak. Mak menakan belah ayah pun sama lah. Tapi mungkin kita mak menakan belah mak ni tak berapa nak ni. Dia sama je, mak menakan belah mak, mak menakan belah ayah. Kalau belah ayah, kalau dalam bab faraid tak boleh makan pusaka. Betul tak? Mak menakan belah mak tak boleh makan pusaka, mak menakan belah ayah tak boleh makan pusaka. Yang boleh menakan pusakanya pak menakan belah ayah, pak menakan belah mak tak ada. Dalam masalah pak menakan, tengok dulu belah ayah lebih kuat berbanding belah mak. Tapi kalau mak menakan, sama je. Mak menakan belah ayah tak boleh makan pusaka, mak menakan belah mak pun tak boleh makan pusaka. Tapi Nabi SAW nak sebut kepada situasi ni, suruh kita buat baik dengan mak menakan kita. Mak menakan kandung lah. Mak menakan sabit tu cerita lain lah.
mak menakan kandung. Nabi nak kata dia tu macam mak kamu. Betul lah juga, kalau mak mati selalunya mak menakan ni dia ambil berat lah kat anak menakan tu, betul tak? Selalunya begitulah. Mak menakan, mak mati, mak menakan ni dia ambil berat. Kata Nabi, kamu kena buat baik kepada mak menakan kamu sebagaimana kamu buat baik kepada mak kamu. Gitu. Habis? Wa fil babi, dan sabitlah pada bab ini ahadisu kasiratun. Tak apa, habis ni sikit, hak tu esoklah. Ni esok, lepas tu dia nak masuk bab baru, bab haram derhaka dan juga derhaka kat mak ayah, dan haram memutuskan tali silaturrahim. Haram. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka